Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi wa rahmatihi tatimmus shalihat. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammadin al-amin, imamil muttaqin wa imamil mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa manhajihi ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Kasihi al-fadil Tuan Imam Masjid Al-Bukhari, ashabul fadilah, tuan-tuan pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, muslimin dan muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya, kita dapat bersama-sama pada pagi ini dalam solat kuliah subuh di pagi Jumaat Sayyidul Ayyam. Semoga dengan itu kita akan memperolehi dan mengecapi fadlan minallahi wa ridwana, kelebihan pahala ganjaran baik daripada Allah SWT, serta memperolehi redha dan restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mari sama-sama kita mengambil ibrah dan pengajaran daripada apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ayyuhal Walad, iaitu pada nasihat yang keempat. Beliau menjelaskan kepada anak murid yang dikasihinya, iaitu berkenaan dengan kadar balasan mengikut kadar amalan. Apa yang kita semai, yang itulah yang kita tuai. Maksudnya apa yang kita lakukan waktu kita hidup atas dunia ini, maka itulah pula yang akan kita perolehi di akhirat kelak. Betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menentukan sesuatu ganjaran dan pembalasan mengikut kadar amalan yang telah pun dilakukan oleh seseorang hamba-Nya. Wahai anakku yang tercinta, selama mana engkau tidak beramal, maka selama itulah engkau tidak mendapatkan pahala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, selagi kamu tak beramal apa-apa, maka kamu tak dapat apa-apa. Lagi mana kamu tak bekerja, lagi mana kamu tak menjalankan tugas kamu sebagai khalifatullah fil ard, sebagai hamba Allah yang terbaik atas muka dunia ni, maka selama itulah kau tak dapat pahala, tak dapat ganjaran. Diriwayatkan tuan-tuan, ada seorang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang telah beribadat selama 70 tahun lamanya. Seorang lelaki ni, dia laksanakan ibadat selama 70 tahun. Lalu Allah Ta'ala mahu menunjukkan keadaannya ini pada para malaikat. Allah nak tunjuk situasinya dan senarionya kepada malaikat. Maka Allah SWT utus kepadanya seorang malaikat yang memberitahu bahawa walaupun dia telah beribadat 70 tahun lamanya, namun dia masih tak layak untuk nak masuk ke syurga. 70 tahun tuan-tuan bertungkuih lumih, berpenat lelah laksanakan ibadat kepada Allah SWT. Allah hantar mai malaikat bagi tahu dekat dia, walaupun ibadat kamu selama 70 tahun,
tapi kamu tak layak lagi, kamu tak ada satu jaminan dan garanti bahawa kamu boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, apabila malaikat ni selesai beritahu hal ini kepada dia, lalu dia berkata apa? Ni si lelaki daripada Bani Israel ni, yang malaikat mai bagi tahu kat dia, walaupun kamu dah beramal selama 70 tahun tapi kamu tak layak masuk syurga. Apa jawapan dia, tuan-tuan? Dia kata, itu bukan urusan saya. Urusan bab nak masuk syurga ni, nak dapat ganjaran nikmat dalam apa? Tempat yang penuh dengan keseronokan, kebahagiaan ni, dia kata itu bukan urusan saya. Saya diciptakan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah sebut dalam Al-Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi si lelaki daripada kalangan Bani Israel ini, dia yakin, tuan-tuan, bahawa dia adalah hamba Allah, tujuannya adalah buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku ni, dia kata, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nak laksanakan ibadat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nukhassuka bil ibadah wa nukhassuka bil isti'anah. Kita mengkhususkan seluruh peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengkhususkan segala bentuk pertolongan kita mohon dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kerja yang mesti saya lakukan. Kerja saya ialah laksanakan ibadat sebagai suatu taklif daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila malaikat tu, tuan-tuan, mendengar jawapan daripada si lelaki Bani Israel ini, maka dia pun kembali kepada Allah, lalu dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang telah diperkatakan oleh si lelaki Bani Israel tadi. Allah maha mengetahui, tuan-tuan, apa yang diucapkan, apa yang dilafazkan oleh si lelaki Bani Israel tadi. Malaikat pun bagi tahu kepada Allah, engkau maha mengetahui apa yang diperkatakannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, apabila hambaku itu tidak berpaling daripada beribadat akan aku, maka aku membalasnya dengan kemurahanku. Maksudnya apabila ada insan, manusia yang memfokuskan, menumpukan seluruh peribadatannya hanya saja kepada Allah SWT, apapun yang dia lakukan lillahi rabbil alamin, maka aku akan berikan kemurahanku daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maha pemurahnya Allah, maha pengasih sayangnya Allah SWT. Allah akan berikan membalasnya, memberikan ganjaran yang setimpal dengan ibadat, dengan amalan saleh yang dia lakukan. Aku juga tidak akan berpaling daripadanya. Maksudnya apabila manusia ini, insan ini berpaut dengan Allah, pertautan hatinya itu erat dengan Allah SWT, maka Allah juga akan bersama-sama dengannya. Inilah ciri insan yang saleh, tuan-tuan, yang mahabbatullah, sentiasa kasih dan cintakan Allah SWT. Ma'iyatullah, sentiasa bersama dengan Allah dalam apa jua keadaan dan situasi. Dan makhafatullah, sentiasa ada rasa gerun, gentar, bimbang dan takut dengan azab dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam maksud dan makna, tuan-tuan, insan yang takutkan Allah ini, dia bimbang jika sekiranya dia melakukan kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan laknat dia, Allah murka kepada dia, Allah marah kepada dia, Allah benci kepada dia. Maka dengan itu dia kena azab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan khasyatillah. Dia bimbang azab Allah, bimbang Allah tak sayang pada dia, tak cinta pada dia. Maka apa jawapan, tuan-tuan? Wahai para malaikatku, bersaksilah kamu semua bahawa aku telah mengampuni akan segala dosanya. Allah beri maghfirah, keampunan kepada lelaki Bani Israel tadi yang beramal ibadat selama 70 tahun. Dia ikhlaskan hatinya melaksanakan seluruh
ketundukan dan kepatuhannya lillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada dosa-dosanya. Karena dia dekat dengan Allah, maka Allah juga menghampirinya, mendekatinya dengan penuh rasa kasih sayang dan kecintaan kepadanya. Begitulah tuan-tuan. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah redha kepada mereka dan mereka juga redha kepada Allah SWT. Ini bagi insan yang sentiasa merasai kebesaran Allah SWT dan juga merasai kegerunan terhadap azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Artinya hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah SWT. Waktu kita hidup, kita sentiasa mengambil perhitungan, mengambil perkiraan dengan segala amal perbuatan, amal kerja yang kita buat waktu hidup atas dunia ni. Sebab yang tu kita akan bawa segala amal kita ni pergi ke akhirat. Kita akan bawa segala kerja buat kita ni ke akhirat, tuan-tuan. Dunia ni menjadi tempat persinggahan, transit untuk tempoh yang tertentu, maka akhiratlah menjadi negara yang kekal abadi. Min dari dunia ila daril akhirah. Kita akan berpindah daripada alam dunia pergi ke alam akhirat. Min daril baqa, min daril fana ila daril baqa. Kita akan berpindah daripada negara negeri yang binasa, dunia ni binasa, tuan-tuan, ke negeri yang kekal abadi, akhirat. Kemudian min daril bala ila daril wafa, daripada tempat yang kita mendapat ujian dan dugaan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita berpindah ke negara yang dijanjikan, ke negeri yang dijanjikan dengan ganjaran dan juga pembalasan setimpal, sejajar dengan apa yang kita kerjakan dan amalkan waktu kita mendiami di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ungkapan, tuan-tuan, daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan apa, tuan-tuan? Inna dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah wa likulli minhuma banun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la amal. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah menyatakan, sesungguhnya dunia yang sedang kita diami ini akan membelakangi kita. Dunia akan kita akan meninggalkan dunia, dunia duduk di belakang kita. Baik itu orang yang kembali ke rahmatullah yang meninggal dunia, orang kata apa? Kembali ke rahmatullah ataupun meninggal dunia. Dia dah tinggal dah dunia ni, tuan-tuan. Orang tak kata orang yang kejar dunia, orang yang mati tu orang yang ligan dunia, tak. Tapi orang yang dah mengucapkan selamat tinggal kepada dunia. Wa innal akhirata qad irtahalat muqbilah, sesungguhnya akhirat itu kamu akan mendatanginya, kamu akan pergi ke akhirat. Tetap kamu akan balik ke akhirat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kamu pasti akan jumpa Allah dan Allah akan hisab, hitung balik semua amalan dan kerja buat kamu sewaktu kamu hidup atas dunia dulu. Walikulli minhuma banun, bagi tiap-tiap dunia dan akhirat ni dia ada putra-putra dia, dia ada anak-anak dia. Maka jadilah kamu daripada putra-putra akhirat, jangan kamu hanya jadi putra-putra dunia. Maknanya apa? Tumpukan, berikan perhatian kamu lebih kepada keakhiratan. Jangan kamu hanya duk fokus hanya atas dunia semata-mata, hinggakan sampai kepada kamu mendapat suatu penyakit yang disebut dengan al-wahan, tuan-tuan, penyakit yang berbahaya, iaitu apa?
Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah itu wahan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi jawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Yang kata wahan ni, dia terlalu cintakan dan seronokkan dunia ni sampai berlebih-lebihan, melampau-lampau tuan-tuan. Dan wa karahiyatul maut, dia tak suka kepada kematian. Ini orang yang melebihkan dunia. Maka jadilah kamu putra-putra akhirat, jangan kamu jadi putra-putra dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Waktu kamu hidup hari ini, waktu kamu duduk atas dunia ni, amalun, buatlah amalan, buatlah pekerjaan, buatlah ibadat, laksanakan amal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumbalah kamu untuk melaksanakan kebaikan dan kebajikan. Wala hisab. Dunia ni tak ada lagi penghisaban, tak ada lagi perkiraan apa tuan-tuan. Sana ini tempat amalan, tempat kita apa? Bekerja. Wa ghadan, besok di akhirat, hisabun wala amal. Yang ada penghisaban, tidak ada lagi amalan apapun yang boleh kamu lakukan di akhirat. Maka bersiap siagalah kamu dengan amal-amal kebaikan dan kebajikan waktu kamu hidup atas dunia. Kamu hitunglah diri kamu sebelum nanti kamu nak dihitung di akhirat kelak. Wazinu a'malakum, dan timbanglah amalan kamu sebelum kamu ditimbang di akhirat. Gitu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan satu lagi ungkapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamman, wa man zanna annahu bibadlil juhdi, wa man zanna annahu bibadlil jahdi yasilu fahuwa mustaqim. Sesiapa yang menyangka, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, usaha dia akan dapat masuk ke dalam syurga, maka orang itu hanya angan-angan saja. Dia cuma duduk apa? Duduk terbayang-bayang bahawa dengan amalan dia ni layaklah dia untuk masuk syurga. Sayyidina Ali kata, orang yang hanya berusaha akan dapat masuk syurga, dia sangkalah bahawa dengan usaha dia tu dia boleh masuk syurga. Dia ni jadi orang yang apa? Mutamannan. Mutaman itu disebut. Ini makna orang yang at-tamanni tuan-tuan, yang sentiasa berangan-angan sahaja. Dan sesiapa yang menyangka bahawa hanya dengan usaha sahaja akan masuk ke dalam syurga, maka orang itu telah merasa kaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana? Dia anggap kata syurga tu dia boleh masuk bila-bila masa. Jangan salah sangkaan, jangan salah persepsi tuan-tuan. Dan berkata Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mencari syurga tetap amalan adalah satu dosa daripada segala dosa. Dan beliau berkata lagi, tanda faham hakikat ilmu itu ialah meninggalkan memperhatikan pahala suatu amalan, bukan meninggalkan beramal. Dia kena teruskan amalan tuan-tuan. Yang penting amalan kita itu amalan yang memenuhi dan menepati segala syariat Allah SWT yang dilaksanakan dengan dasar keimanan, keyakinan kita kepada Allah, dan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kejujuran hati kita kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda tuan-tuan, al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut, wal ahmaqu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah ta'ala al-amani. Artinya orang yang bijak, orang yang cerdik ni tuan-tuan ialah orang yang sentiasa menghitung diri dia. Dia duduk kira daripada siang malam pagi petang, daripada bangun tidur sampai dia nak tidur semula, apa yang dia buat pada hari ini. Dia duduk muhasabah tuan-tuan, muhasabah diri, duduk koreksi, perbetul balik tak mana salah silap diri dia. Sebab apa? Amalan ni dia nak bawa pergi akhirat. Jadi orang yang cerdik ni orang yang sentiasa menghitung dirinya dan dia sentiasa beramal. Wa amila lima ba'dal maut, untuk kehidupan sesudah mati dah. Dia nak bawa bekalan tuan-tuan, nak bawa persiapan
untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal yang baik, amal yang soleh. Dia bersiap sedia untuk persediaannya ketika mana dia sudah meninggalkan alam dunia ini. Dan orang yang bodoh, wal akhmaqu, ialah orang yang selalu memperturutkan kehendak nafsu dia. Orang yang yang rugi ni tuan-tuan, yang tak apa nak cerdik ni, ialah orang yang hanya duk ikut nafsu dia semata-mata. Apa benda pun dia kira nak seronok halal ke dunia semata. Al-asharu wal bataru wat takasuru wat tanajushu wat tabaudu fil wat tabaud wat tanajushu fid dunya wat tabaudu wat tahasud hatta yakunal bagh. Ini yang Nabi sebut dalam hadis. Kenaan dengan penyakit umat-umat dahulu yang kena kepada umat dia. Maka sahabat tanya, apakah penyakit-penyakit itu ya Rasulullah? Maka Nabi sebut, al-asharu, terlalu berseronok, wal bataru, terlalu bermewah, wat takasuru, terlalu himpun harta benda, seronok kepada at-takasur, wat tanajushu fid dunya, dan sentiasa berlumba-lumba, tipu menipu kerana hal keduniaan, wat tabaghut, sentiasa sering berkelahi, bergaduh di antara satu sama lain, mencetuskan kemarahan sesama manusia, sampai kepada peringkat kemuncaknya tuan-tuan, wa tahasudu hatta yakunal bagh, dia hasad menghasad, dengki mendengki hingga dia melakukan kezaliman. Ini penyakit. Jadi orang yang yang duk buat benda-benda ni, dia hanya turut nafsunya semata-mata dan hanya banyak berangan-angan untuk mendapat kemurahan daripada Allah SWT. Dia hanya angan-angan tuan-tuan. Dia cita-cita saja, sedangkan dia tak ada pun sesuatu amalan, pekerjaan yang membolehkannya untuk memperolehi yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan, untuk dia nak dapat ganjaran pahala daripada Allah SWT dan juga redha daripada Allah. Dia hanya duduk seronok semata-mata tuan-tuan. Itu semua akan merugikannya, itu semua akan mengecewakannya di akhirat. Justru itu, mari sama-sama kita gunakan peluang dan ruang sewaktu kita hidup atas dunia ini tuan-tuan, untuk terus kita melaksanakan amal kebaikan, amal kebajikan dengan penuh rasa perhambaan kepada Allah SWT, dan kita laksanakan itu dengan penuh rasa tanggungjawab kita dan amanah yang telah pun dipikulkan ke atas diri kita, dengan rasa kesyukuran dan penghargaan yang semaksimalnya di atas segala anugerah dan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa keikhlasan dan kejujuran lillahi taala dalam setiap gerak kerja, dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Semoga dengan itu kita akan memperolehi rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sekadar itulah tuan-tuan perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan kemanfaatannya kepada kita sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah, wa khtim lana ya Allah bis sa'adah wa la takhtim alaina bis syaqawah, wa khtim lana ya Allah bil a'malis salihat wa la takhtim alaina ya Allah bil a'malit talihat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Allahumma ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala'i wal waba'i wan niqam. Idfa' 'anna ya Allah kulla bala'in wa waba'in wa hammin wa ghammin wa shiddatin wa fitnatin ma zahara minha wa ma batan. Tahassanna bizil 'izzati wal jabarut
واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى والبلاء والغلاء وسوء الأسقم برحمتك يا أرحم الراحمين نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام اهزمهم وانصرنا عليهم ربنا آتنا من لدنك رحمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله توفيق والهداية والرضا والعناية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته